Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita teruskan bincang soalan UPKK. Pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan soalan sirah pada bahagian B. Okey, so kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1. Okey, tengok soalan 1, jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang telah diberi. Okey, jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Okay, kita kena baca dulu dia punya petikan, kemudian jawab soalan-soalan yang dia kemukakan. Okay, kita baca dulu petikan. Azan telah disyariatkan setelah Rasulullah SAW membina masjid pada tahun pertama hijrah. Rasulullah SAW telah berbincang dengan para sahabat bagaimana cara untuk menentukan masuknya waktu solat. Pelbagai cadangan dan yang diutarakan kepada baginda seperti menyalakan api, meniup terompet, membunyikan loceng dan melaungkan azan. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Zaid al-Ansari mengajarkan Bilal bin Rabah lafaz azan. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan zuhur di atas Kaabah semasa pembukaan kota Mekah. Okey, soalan dia 1.1, apakah ibadah yang telah disyariatkan setelah Rasulullah SAW membina masjid? Okey, jawapannya ialah azan. Okey. Yang kedua, apakah yang dibincangkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat? Apa yang Rasulullah bincangkan dalam petikan tersebut? Iaitu cara untuk menentukan masuknya waktu solat. Okey, cara untuk menentukan masuknya waktu solat. Okey, soalan 1.3, apakah cadangan yang diutarakan kepada Rasulullah SAW? Apa cadangan-cadangan cara nak menentukan masuknya waktu solat tu yang sahabat bagi? Okey, yang pertama menyalakan api, yang kedua meniup terompet, dan yang ketiga membunyikan membunyikan loceng. Okey, membunyikan loceng. Okey, semua jawapan-jawapan dia tu ada di dalam petikan. Okey, kalau soalan yang pertama tu azan. Mula-mula sekali azan. Yang kedua, jawapan dia cara untuk menentukan masuknya waktu solat. Okey, kemudian 1.3 berkaitan dengan cadangan. Okey, cadangan-cadangannya adalah menyalakan api, okey, meniup terompet dan membunyikan loceng. Okey. Okey, soalan seterusnya masih lagi dalam petikan yang sama. Okey. 1.4. Siapakah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan azan kepada Bilal bin Rabah? Siapa yang Rasulullah perintahkan untuk ajar lafaz azan kepada Bilal? Jawapannya Abdullah bin Zaid al-Ansari. Okey, ini jawapan dia, Abdullah bin Zaid al-Ansari. Okey, kemudian 1.5, di manakah azan dilaungkan semasa pembukaan kota Mekah? Okey, jawapannya ialah di atas Kaabah. Okey, di atas Kaabah. Okey, kat sini jawapan dia. Okey, soalan 2. Soalan 2, jawab semua soalan di bawah
Okey, 2.1, tulis dua peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perang Badar, yang kedua perang Uhud, ataupun awak boleh tulis perang Khandaq. Okey, tambahan satu lagi. Okey, perang Badar dan perang Uhud, jawapan dia. Okey, 2.2, apakah zaman sebelum kedatangan Islam? Zaman sebelum kedatangan Islam dipanggil sebagai zaman apa? Jawapannya adalah zaman jahiliyah. Okey, 2.3, senaraikan 3 isi kandungan Piagam Madinah. Senaraikan 3 isi kandungan Piagam Madinah. Okey, yang pertama, ditegah bermusuhan. Yang kedua, dilarang berperang sesama sendiri. Dan yang ketiga, bebas mengamalkan kepercayaan. Okey, 2.4. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid dijadikan sebagai pusat kemasyarakatan. Tulis 3 masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tulis 3 masjid pada zaman Rasulullah. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidin Nabawi. Okey, 2.5, lengkapkan rajah di bawah. Okey, berkaitan dengan mukjizat. Okey, yang pertama mukjizat hissi. Contohnya adalah bulan terbelah dua. Yang kedua, melambatkan matahari terbenam. Okey, hissi ni adalah mukjizat yang boleh dilihat oleh para sahabat, yang disaksikan oleh para sahabat. Maksudnya sahabat boleh tengok bulan terbelah dua, melambatkan matahari terbenam ni dirasai oleh para sahabat. Kemudian yang kedua ataupun jawapan yang ketiga tu adalah mukjizat maknawi. Okey, mukjizat maknawi ni dia bagi contoh kat situ Al-Quran. Maknawi ni adalah mukjizat yang Allah turunkan, Allah bagi kepada Nabi dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, contohnya Al-Quran. Okey, maksudnya masa penurunan Al-Quran tu tak ada seorang sahabat pun yang nampak malaikat Jibril turun kemudian ajarkan turunkan ayat kepada Rasulullah. Okey. Seterusnya soalan 3. Okey, jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Okey, ada petikan lagi. So kita baca petikannya. Masjid merupakan tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu seperti solat 5 waktu dan ibadah sunat seperti solat sunat, membaca Al-Quran, iktikaf dan berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariat, muamalat, siasah, ekonomi umat dan pentadbiran negara. Masjid juga berfungsi sebagai pusat kemasyarakatan yang boleh menyelesaikan masalah, memupuk perpaduan dan merancang pelbagai kemudahan negara. Okey, kita tengok soalan 3.1, di manakah umat Islam melakukan ibadat fardu? Jawapannya adalah masjid. Okey. Kat sini jawapan dia. Okey, apakah solat yang dilakukan di dalam masjid? Apakah solat yang dilakukan di dalam masjid? Ini senang je kan? Solat fardu, solat 5 waktu ataupun solat fardu ke ataupun solat sunat ke. Okey. Ini solat 5 waktu ataupun solat sunat. Okey. 3.3, tulis ibadat sunat yang boleh dilakukan oleh umat Islam. Tuliskan ibadat sunat yang boleh dilakukan oleh umat Islam. Solat sunat ataupun jawapan dia lagi membaca Al-Quran, iktikaf dan berzikir. Okay, itu semua jawapan bagi soalan ni, tapi kita tulis satu je lah. Okey, 3.4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan manusia daripada aspek akidah, ibadah.
Okey, so dia punya jawapan banyak lagi. Pusat pembangunan manusia daripada aspek akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalat, siasah, ekonomi umat dan pentadbiran negara. Dia punya jawapan banyak. So boleh pilih yang mana satu. Sebab dia kata pembangunan manusia daripada aspek ni semua ni tergolong dalam pada aspek-aspek tersebut. Okay, boleh pilih yang mana. Cuma kita pilih kat sini yang paling awal tu akidah dan ibadah. Okey. Kemudian 3.5 nyatakan dua fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Okay, yang pertama menyelesaikan masalah, yang kedua memupuk perpaduan. Okay, juga ada dalam petikan kita. Okey, kat sini masjid juga berfungsi sebagai pusat kemasyarakatan yang boleh menyelesaikan masalah dan memupuk perpaduan. Ada lagi satu jawapan dia, dan merancang pelbagai kemudahan negara. Boleh pilih yang mana satu di antara tiga ni dan masukkan sebagai jawapan. Okey, soalan 4. Jawab semua soalan di bawah. 4.1, tulis dua jasa Saidina Abu Bakar. Okay, yang pertama, memerangi Nabi palsu. Yang kedua, mengumpul Al-Quran. Ataupun awak boleh masukkan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Okey, 4.2, tulis dua tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan hijrah? Okay, yang pertama, memelihara diri, keluarga dan harta benda orang Islam. Yang kedua, memperkukuhkan kedudukan Islam. Kita boleh juga menyebarkan agama Islam. Okay, 4.3, tulis dua nama khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Okay, dua nama khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, ataupun Saidina Uthman dan Saidina Ali. Okay, so kita boleh kat sini yang paling awal lah selepas kewafatan Rasulullah. Rasulullah digantikan dengan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan Saidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang kedua. Okey, 4.4, tulis dua masjid yang dibina oleh Rasulullah. Dua masjid yang dibina oleh Rasulullah. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi. Okey, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. 4.5, lengkapkan carta di bawah. Okey, lengkapkan carta di bawah berkaitan dengan perang Uhud, iaitu perang Uhud berlaku pada yang pertama tu tahun ketiga Hijrah, bulan Syawal. Ketua orang Islam adalah Rasulullah dan ketua orang kafir adalah Abu Sufyan. Okay, so lengkaplah carta berkaitan dengan perang Uhud. Tahun ketiga Hijrah, bulan Syawal, ketua orang Islam Rasulullah dan ketua orang kafir adalah Abu Sufyan. Okey, baiklah. Itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan soalan sirah UPKK. Semoga video ini memberi manfaat dan membantu untuk mengulang kaji pelajaran bagi murid-murid yang bakal menempuhi ujian UPKK nanti. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.